Namun aku tidak mampu untuk memiliki cinta yang semulia sepertimu. Jikalau temani. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat hari Jumaat yang penuh barakah kepada semua rakan-rakan alam maya kita. Apa khabar anda semua? Saya berharap semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera, selamat ber-PKP dan ber-PKPB. Okey, semoga anda semua dapat mematuhi orang kata SOP yang ditetapkan semasa tempoh PKP dan PKPB dan PKPP. Okey. Untuk hari ini kita berjumpa lagi dalam Sembang Santai PIK Jana Pendapatan hanya dengan berkongsi gambar produk di media sosial. Okey, di mana untuk topik kali ini kita menjemput rakan-rakan daripada Pusat Internet Komuniti dari dua tempat yang berdekatan di dalam Perak juga. Jadi kita menjemput saudari Nur Hidayah binti Ismail daripada PIK Tolak Timur dan juga Salmah binti Mat Desa daripada Tolak Selatan. Okey, tanpa buang masa, kita nak menjemput kita punya sahabat-sahabat kita untuk masuk dalam kita punya chat room sekali. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Okay, dengar. Sal, apa khabar Sal? Sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat walafiat. Okey, Sal, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dayah? Dayah okey? Alhamdulillah sihat hari Jumaat ni kan. Okey, semua macam ceria-ceria je pagi ni. Sana kita sama PKPB kan? Okey. Macam kami mualim dah zone orange. So kita lebih perketatkan lagi lah SOP untuk masuk di pusat internet lah customer. Okey, tetapi masih bekerja jugalah seperti biasa kan? Masih bekerja setiap hari. Okey. Kami sebelah-sebelah. Kami sebelah-sebelah walaupun kami dekat tapi saya daerah lain. Dayah daerah lain. Saya daerah Batang Padang tapi kami masih kuning sebenarnya. Macam kami daerah berbeza tetapi duduk sebelah-sebelah je. Okey, apa aktiviti Salmah dekat sana dengan aktiviti PIK dekat sana? Hari ni kami ada kursus latihan pengendali makanan. So AM tengah handle satu kursus lah dekat dalam bilik training. So saya live dengan Intan. Okey. Dan lain masalah tak ada apalah, kelas macam biasa je, orang datang tapi SOP lah macam tu lah. Macam Dayah dekat sana banyak aktiviti ke? Masa ni Alhamdulillah lah, tapi kita orang tumpu pada macam pelajar lah SPM untuk mengambil perusahaan tu, diorang akan datang sini untuk belajar. Lepas tu pelajar sekarang pagi ni ada seorang student universiti lah live kan untuk masuk kelas kan. Jadi so dia pun ada kelas live, saya pun ada. Jadi orang kata kita bantulah pelajar untuk mendapatkan perkhidmatan yang kami sediakan. Jadi diorang macam risau kan, kata bila jadinya PKPB ni diorang perkhidmatan kita tak ada kan. So kita sedaya upaya membantulah pelajar. Itu sebenarnya kita punya tugas lah untuk membantu orang ramai sekarang ni, betul? Okey, kita nak kembali kepada topik kita hari ni. Sebab apa saya jemput Dayah dengan Salmah ni, sebab diorang ni sekarang ni tengah kata dalam bekerja ni dia buat perniagaan, dia buat tambah duit sampingan lah kan, dengan berniaga. Macam Salmah ni, saya dah kenal Salmah ni, dia dah berniaga daripada start kita dah berkawan 10 tahun kan? Ya betul, 10 tahun dah. Dalam 10 tahun, 5 tahun sebelum ni memang saya nampak masa ni dia memang berniaga. Boleh tak saya cerita asal berniaga apa dalam masa 5 tahun sebelum ni?
Okey, saya mula berniaga bukan mula-mula sangat pun, macam main-main je lah. Saya buat banner banting. Lepas tu dengan baju t-shirt, tapi sekarang t-shirt saya dah stop sekejap. Sekarang tengah buat banner dengan banting lah, dengan macam kad kahwin ke, business card, stiker. Tengah Alhamdulillah tengah berjalan dengan rancaknya lah. Dan masa yang sama tengah duk buat Shakely itulah. Untuk side income kan. Itulah. Macam start memang dah start dengan bisnes banting banner ni sebelum bekerja dengan pusat internet ataupun selepas bekerja dengan pusat internet baru start? Lepas kerja dengan pusat internet. Sebab lepas kerja dengan pusat internet baru saya tahu cara nak buat design. Dan saya ada macam tempat macam kat mana nak print apa semua, baru faham pasal material lah. Okay. Macam Sal memang Sal belajar dulu memang bahagian grafik ke ataupun Sal ni memang dah lari daripada bidang kita ni. Macam saya pun memang bukan belajar bidang ni jugalah. Memang lari. Saya memang total out. Saya dulu dah tikus, saya ambil biology. Lepas tu kerja dengan pusat internet, saya benar-benar ni lah komputer kan. Memang tak tahu langsung pasal komputer, tapi boleh adalah basic-basic tu. So sebab kita kerja dengan pusat internet, jadi kita pun macam kena improve lah. Cari maklumat, Google, macam tu lah. Kalau ada benda yang tak tahu, kita tanya kawan-kawan. Alhamdulillah lama-lama benda ni kita selalu duk buat, jadi skill tu makin lama makin bertambah lah. Macam tu lah. Lepas tu kita spread ke untuk orang ramai, untuk orang kampung siapa nak belajar, kita boleh tolong ajarkan macam mana nak basic nak mula-mula tu kan. Maksudnya macam Daya memang bidang perniagaan ataupun bukan? Daya memang kat universiti memang ambil perniagaan, tapi bahagian pengurusan. Macam kita belajar asas saja tentang marketing semua ni kan. Tapi sebab dulu kita belajar lebih pada teori tau. Tapi kita tak apply. Just kita belajar je kan. Jadi bila kita dah apply tu, baru kita tahu kita punya bisnes tu macam mana. Macam kata dunia perniagaan sekarang lebih kepada online kan. So daripada sekarang ni kita ambil lah, orang kata bila orang dah duduk rumah ni ikut SOP semua kan, PKPB, PKP semua ni, masa tu kita fikir juga macam mana orang nak keluar daripada rumah kan, tak boleh. So kita ambil peluang tu berniaga mengenai online. Jadi bukanlah kita nak ambil, orang kata ambil peluang, memang kita nak ambil peluang lah, orang kata kan, bila dah orang dah duduk rumah, banyak yang orang masa kepada megang handphone kan. Jadi nak keluar tak boleh, so banyakkan order di hujung jari sajalah. Tapi macam benda ni, macam perniagaan yang korang buat sekarang ni, dia bukannya melibatkan mengganggu tugas kita sebagai pekerja PIK bukan? Sebab tak mengganggu. Dan dia cuma sebab kita memang bekerja dalam bidang internet dan kita memang digalakkan untuk berbisnes, betul? Sebab kita macam tetap juga masuk kerja macam biasa pukul 9 sampai pukul 6. Tapi yang kelebihan yang saya buat bisnes sekarang ni, yang saya buat bisnes Shakely, kita dah ada tim yang kuat tau. Maksudnya saya dah ada, tim kami ada PA, lepas tu ada yang tolong post stage kan. Jadi saya tak ada macam kata nak kena post setiap hari, kena keluar, itu bukan ni lah. Sebab kalau gitu kan masa saya kena ada kat office daripada pukul 9 sampai pukul 6. So saya memang tak ada masa nak pergi post. Tapi kita join team yang ada PA, kita ada yang leader yang tolong post kan. Jadi tak ada masalah dari segi tu. Okay. Jadi macam kerja kita. Okay. Macam Sal kan. Sal memang ajar macam Adobe Photoshop juga kan? Dekat community ada ajar. Macam Sal memang Sal ada, orang kata memang ada belajar dekat satu tempat yang khas untuk ni, ataupun Sal ni memang belajar sendiri, lepas tu boleh pula mengajar orang benda tu. Macam mana? Okay, saya cerita macam mana saya belajar Adobe Photoshop kan. Saya dulu masuk kursus MSD ajar untuk basic. Kalau korang ingat kita pergi dekat HQ kan, kita belajar kan. Saya mula daripada situ. Lepas tu saya kira macam tengok dekat YouTube lah macam mana mula-mula nak start tu kan. Tapi basicnya memang daripada kursus tu lah. Kursus tu, lepas tu saya balik, saya buka Google, buka YouTube macam mana nak mula. Daripada tu saya hari-hari saya duk buat, lepas tu try ambil order.
memang alhamdulillah lah sekarang ni nak kata master tak lah, tapi saya kira amatur lagi sebenarnya sebab kita bukan basic daripada designer kan, design kan. Jadi kita masih lagi dalam proses belajar. Lepas tu setakat nak buat design baju ke ataupun nak buat design banner, tak ada masalah lah, insyaAllah boleh macam tu. Kiranya bukannya belajar daripada pergi kursus betul-betul yang ambil buat di Adobe Photoshop, tak ada. Saya memang daripada YouTube je. Saya bermanfaatkan YouTube tu. Contohnya kalau katalah design yang berkaitan macam nak suruh buat benda yang saya tak tahu kan, saya memang akan Google, buka YouTube, saya tengok macam mana YouTuber tu buat, lepas tu saya apply. Banyak kali buat baru alhamdulillah jadi. Macam tu lah. Betul ke kita sebenarnya sebagai pekerja pusat internet ni sebenarnya kita banyak belajar, betul tak? Kita banyak belajar benda baru. Sebab kadang-kadang benda tu tak tahu, tapi kita nak ajar orang, kita tak tahu, kita akan belajar lagi, betul tak? Ya, sebelum kita nak buat kelas pun kita akan tengok dulu macam mana nak ajar. Study dulu apa benda kita nak ajar tu, macam cikgu jugalah kan. Kita kena tahu kadang-kadang student yang datang tu dia soalan dia pun pening-pening juga kan, kita pun tak tahu kan. So kita belajar daripada kelas yang terdahulu tu. Soalan apa yang diorang akan nak tanya tu, benda apa diorang nak tanya, kita dah prepare siap-siap, dah benda apa nak buat. Macam tu. Sebab kadang-kadang dekat Microsoft Office Word pun ada benda yang kita tak tahu. Budak akan tanya kita macam mana nak buat benda ni. So kita dah tahu dah ni soalan dia. So kita prepare siap-siap, benda ni diorang akan tanya, diorang akan minta macam tu. So memang belajar lah kat pusat internet ni. Memang setiap hari belajar benda baru. Macam kalau kita nak buat kelas, kita akan belajar benda baru. Macam tu lah. Memang belajar lah. Macam dayah pula kan. Macam dalam kita tengok kita pun sama juga, kita punya jangka bekerja tu sama juga, tapi Dayah ni agak dalam setahun atau 2 tahun ni baru Dayah betul-betul dengan perniagaan, betul-betul nampak lah Dayah all out dengan ni, dengan pendapatan sampingan ni. Kenapa Dayah tak start dulu? Sebab sebelum ni kan kita mengajar orang, jadi kenapa Dayah tak start waktu? Tak, macam sebelum ni kita mengajar orang, tapi kita tak tahu kelemahan bisnes-bisnes kan. Fikir juga kenapa bisnes yang orang yang kita ajar ni tak berapa. Jadi kita fikir lah kita cakap kat dia, kita promote dekat Facebook, dekat Instagram semua kan. Tapi bila kita dah berceburi bidang bisnes ni, kita guna pula Facebook, Instagram semua tu, baru kita tahu kelemahan-kelemahan apa yang kita ajar tu. Jadi macam dari segi tu salah satu research kita lah kan. Kita apply apa yang kita ajar kat orang, tapi bila kita suruh orang buat tapi tak menjadi sangat orang kata bisnes dia, baik kita apply sendiri. Bila kita apply sendiri, kita tahu kelemahan bisnes ni kalau kita tak buat macam ni, orang tak berapa follow kita, follower kurang kalau kat IG kan. Lepas tu kita tak dapat like. Contoh kita post satu item ataupun poster, orang tak like. Kita fikir mungkin ada sebab kenapa ni. Contohlah kan, kita post dekat Facebook pagi ni, kita tengok poster kita cantik tak hari ni, menarik tak, kurang like ni sebab kita punya bila kita jual, contoh saya jual supplement, orang kata saya jual ubat, memang saya jual ubat. Orang kata supplement, orang kata ubat. Mindset orang cakap ubat kan. Tapi nak menarikkan kita punya Facebook tu, kita kena selingkan. Tak boleh orang kata setiap 10 post kita semua cerita hal ubat. Memang orang takkan suka dan juga ada setengah orang akan block. Jadi kat situ kita ajar kepada usahawan, kita dah tahu kelemahan kita. Jadi macam orang kata dari situ saya nak bantulah bila ada usahawan nak nak buat bisnes macam saya, dia boleh follow apa yang saya buat. Macam tu. Kita bagi jalan lah. Macam Sal kan, Sal rasa dengan gambar ni memang betul boleh menarik orang untuk membeli produk kita tak? Dengan hanya menunjukkan gambar kita punya hasil kerja, gambar produk kita, boleh menarik orang untuk berminat membeli barangan kita. Ya betul, boleh. Sebab berdasarkan pengalaman lah kan, memang kalau kita post, saya kalau banner banting saya jarang post dekat FB, tapi saya suka letak dekat WhatsApp status, IG story ke FB story kan. So memang diorang akan check dekat situ lah kita punya
banting kita punya perkhidmatan tu kat situ. Tapi kalau bentuk Shaklee memang saya letak dekat FB juga. Itulah macam Dayah cakap lah, kita kena pandai olah gambar tu dengan ayat status tu kita tu. Kita jangan letak macam gambar betul-betul poster produk kita tu, nanti orang tak akan macam Menarik. orang tak akan tak menarik orang. Satu Tak lagi menarik. dekat Facebook pun, Facebook ada terms tertentu yang memang kita punya status tak lalu pun dekat dekat orang punya kawan-kawan kita punya kan. So ayat dekat status kita pun memainkan peranan juga sebenarnya dengan gambar sekali. Okay, nanti saya ceritakan. Saya pernah buat juga apa tu AB Ads kan. Saya cakap nanti saya sembang sikit pasal AB Ads. Saya pernah buat dan ada beberapa kali jadi, ada beberapa kali yang tak jadi. Okay. Itu je lah saya nak cakap. Kalau macam kita gambar ni memang memainkan peranan dekat FB. Kalau dekat IG memang letak apa pun boleh sebab IG ni dia unlimited kan. Dia memang untuk orang berniaga sesuai kat IG. Kalau kat FB dia itulah terms tu ada kena jaga-jaga juga. Sebab FB akan block ataupun akan detect kita punya perkataan tu. Okay. Macam Dayah kita tengok pun banyak post gambar dekat story, dekat IG. Adakah dengan post gambar dekat tempat-tempat macam ni dia boleh menarik minat orang untuk membeli atau dan juga boleh tak menambahkan kita punya followers untuk Instagram ke untuk kita punya ni? Okay, dari segi gambar memang kalau macam kat IG orang suka tengok live kita. Tapi bila kita share dekat IG, bukannya setakat live saja kita ni kan. Sambil-sambil tu kita selitkan juga dengan bisnes yang kita buat. Macam dekat story apa dia punya orang kata benda yang boleh menarikkan, satu-satunya status kita. Status kita macam contohlah kan dekat IG, bila kita letak status dengan lagu-lagu yang ikut trend, orang suka tengok tau. Macam Dayah suka share dengan tentang anak-anak. Jadi setengah orang bukan dia nak tengok sangat kita punya apa yang kita jual tau. Tapi dia macam menarik lah tengok anak dia. Macam baru ni yang bulan 12 saya anak saya ada beli misi rumput yang untuk kanak-kanak DIY punya kan. Ramai feedback yang orang kata beli dekat mana. Dia orang follow saya punya live sebenarnya. Dan sampai tu kita selitkanlah kita punya bisnes. Di situ akan naikkan kita punya follower. Kalau untuk macam bisnes saya sekarang Shaklee ni, banyakkan yang order atau order masuk daripada Facebook. Facebook saya punya friends sekarang dah 4,000 lebih. Banyak sekarang kan. Jadi kita kadang-kadang tu bila saya post tentang family saya, dia punya like sampai 200. Nampak tak macam tu. Tapi kita jangan direct terus kita cakap okay kita letak poster item kita punya business tak. Kita tak sampaikan. Okay, macam saya sekarang tengah live, saya dah ada foto Shaklee saya kat sebelah. Macam tu. Apa promosi kita. Jangan sampai direct terus letak poster, orang takkan tengok kadang-kadang. Sekarang ni orang suka tengok live kehidupan orang, apa yang kita boleh share, macam cara masak, macam tu orang suka. Kalau orang kata letak poster macam tak bercakap ke apa pun, bosannya tak ada apa yang menarik, orang pun akan scroll lah. Takkan tengok lah kita punya status. Penting tak kalau kita tunjukkan wajah kita bercakap macam ni? Maksudnya boleh tak menarik minat orang untuk dia ni betul dengan wajah sangat penting. Sangat penting. Salah satunya sebab orang takut orang ni scammer je. Apa jual barang? Kalau kita nak jual barang sahaja, lebih baik kita buka page je. Page ni tak apa, semua produk boleh kan, tapi tak payah tunjuk muka. Tapi kalau kita nak orang follow daripada IG, daripada Facebook, ni baik kita tunjuk real kita punya muka. Lagi bagus sebenarnya lah. Lebih telus. Orang lebih confident. Orang lebih confident. Jual kosmetik, lebih tunjuk apa kesan efek daripada kita guna produk tu. Apa tu baru nampak. Contohnya kan kita nak kurus. Daripada sebulan ni kita cuba produk ni, sebulan lagi kita tengok. Jangan biarlah ada perubahan sikit lah macam tu. Janganlah drastik, orang takut juga kadang-kadang. Macam Sal kan. Sal ni dia berniaga banyak benda sebenarnya. Dia bukan buat mati. Kadang-kadang tengok dia jual supplement, kadang dia jual suplemen. Jadi Sal banyak bisnes kan. Jadi macam sebenarnya bisnes sampingan lah macam saja suka kan. Jadi memang
gambar produk ni memang dia boleh menarik orang. Sedapnya benda ni, orang tertarik sebab tengok gambar tu ke? Ya. Dia gambar memang memainkan peranan lah, sebabnya kalau macam dulu saya jual Salted Egg, gambar tu diorang dah sediakan. Jadi kita ialah biasa kalau Shaklit pun sama, dia orang dah sediakan gambar, kita just ambil je gambar tu. Gambar memang memainkan peranan. Bila kita tengok orang tengok gambar tu, oh sedap lah makanan ni. So dia pun akan tanya lah, at least tanya, lepas tu nanti kan mungkin dah ada rezeki dia beli. Memang gambar tu penting lah. Macam satu lagi, kita sendiri pun kena ada gambar kita sendiri. So kalau dulu saya jual Salted Egg, saya masak, saya ambil gambar, saya post kat FB ke kat IG macam tu lah. Dekat WhatsApp group macam tu. So salah satu cara untuk bila orang tengok kita pun buat juga, orang pun oh ya betul sedap lah. Lepas tu kita dalam masa yang sama kita minta orang tu pun bagi feedback, suruh minta dia ambil gambar juga, and then kita post kat FB. So feedback tu penting untuk dapatkan feedback positif lah, untuk dapatkan keyakinan kat pelanggan yang tengok kita punya produk kan. Memang penting lah. Lepas tu cara ambil gambar pun kena penting juga, macam mana nak bagi dia nampak menarik. Walaupun sebenarnya kalau kita tak pandai ni, macam tak tahu nak ambil, tapi kita kena belajar untuk cara ambil gambar yang cantik. Pinggan tu janganlah sememeh-sememeh ke macam tu lah kan. So memang penting lah kalau gambar ni. Untuk ambil gambar ni sebenarnya siapa yang tak erti boleh datang ke pusat internet, sebab kita pun memang ajar. Betul lah. Siapa yang masih tak tahu nak gambar boleh pergi ke pusat internet yang terdekat lah. Sebab kita ada mini studio. Macam saya ada mini studio, jadi siapa nak ambil gambar yang cantik, boleh datang kat sini, saya tolong bukakan mini studio tu untuk ambil gambar kan, light sekali lah, lighting semua ada. Kita bantu. Macam pusat internet ni sebenarnya kita bukanlah pada satu bab pada perkhidmatan sahaja sebenarnya. Tengah orang kata pusat internet buat printing lah, buat untuk state lah, buat surat lah. Tak, sebenarnya kita mengajar dalam keusahawanan juga kan, banyak benda yang kita boleh ajar sebenarnya. Tapi orang macam datang takut nak belajar, tak ada apa pun, kita tak garang pun nak belajar kan. Betul, banyak orang tak guna tau sepenuhnya peluang ni. Macam kita usahawan kan tu tak guna kelas-kelas usahawan yang free yang kita bagi kan. Macam untuk editing gambar, cara nak ambil gambar, sebab betul cara nak post semua tu kan. Rugi dia orang tak ambil peluang macam ni kan. Sebab semua kelas-kelas yang kita buat semuanya free. Jadi kalau bila nak keluar tu fikirlah kan, kata semua berbayar. Macam kalau macam contoh yang kita buat sebelum ni Shopee punya kelas kan. Sangat saya rasa kalau kat luar ada kawan yang kata sampai beratus. Macam kita dia bagi nota kan, nota free semua tanpa bayaran. Just ada usaha lah. Yang penting rajin. Kalau usahawan untuk bila kita dah berniaga ni, kita kena rajin dan konsisten. Kalau orang kata bulan ni promosi, bulan depan diam, memang orang kata ini berniaga tu tak. Jangan macam tu. Orang kata ambil peluang, kalau boleh pun tingkatkanlah kemahiran yang ada kan. Bila kita ceburi satu-satu bisnes tu, macam contoh kita tak pandai nak edit apa gambar, okey cari tempat-tempat yang mana. Kalau tambahkan kita yang tempat free ni lagilah, cari kita orang kata untuk bantu dia orang tingkatkan pendapatan dengan tingkatkan kemahiran, contohnya editing, cara nak nak promosi dekat TikTok ke. Sekarang ni kalau ikutkan TikTok pun memainkan peranan yang tinggi tau untuk buat konten. Kalau ikutkan ni memang kata kita ikut lagu-lagu yang mana trending. Bila kita buat video tu mesti kita naik kita punya video. Tapi tu boleh kata bila yang saya ni lah tak berapa laku lah. Sebab kita tak ada langsung perubahan dari segi bisnes kita. Sebab sekarang multimedia semua tu dia orang tak nak ambil peluang-peluang tu. Satu lagi kata tak reti lah nak edit ni. Kenapa macam tu kan? Setengah orang cuba kan. Cuba daripada kelompok zon yang selesa tu. Okey, kalau ada orang dah masuk berminat dengan perniagaan macam korang buat lah, macam korang buat taklim misalnya kan. Okey, ada rumah berminat. Okey, dia dah join korang, lepas tu dia tak ada modal. Macam mana dia tak ada modal? Dia dah letak gambar-gambar, lepas tu bila ada orang order kat dia tak ada modal. Macam mana korang nak selesaikan masalah ni? Macam mana saya nak selesaikan sebenarnya? Kalau tak ada modal pun sebenarnya boleh buat bisnes ni sebenarnya.
Okey, memang Syakli tak perlukan modal pun sebenarnya. Kita kena kreatif sikit lah. Okay, kalau macam ada orang beli, orang order, kita tak payah keluarkan duit kita. Kita minta duit dia dulu. Tu tips untuk peniaga. Jangan keluarkan duit sendiri. Kita cakap kat dia, produk ni contohnya macam ESP. ESP ni harga dia berapa, lepas tu kena bank in kat saya dulu. Kena ada account lah. Ada online banking. Bank in kan kat saya, transfer kat saya, nanti saya akan hantar ke yang dah siap. Maksudnya dah hantar ke rumah dengan duit postage sekali. So tak payah keluarkan duit kita yang 160 tu, tak payah keluarkan lagi. Tunggu customer bagi duit kat kita. Tu pentingnya online banking. Kena online banking, lepas tu kena confident kan customer yang kita akan hantar barang tu bila dia bayar duit dia. Jadi tak payah keluar duit sendiri. Kalau duit sendiri nanti kita takut pula customer tu tiba-tiba tak jadi ke. So Syakli ni memang perniagaan yang tak perlu pun keluar modal sendiri. Cuma kena berani, kena confident kan pelanggan kita tu yang kita memang akan hantar produk tu, barang tu, itu je. Maksudnya yang paling penting dia kena ada online banking je. Itu je. Online banking yang penting. Orang masuk duit dia, kemudian duit tu dia post pula dekat dia punya pemekar akan post balik kat dia. Jadi tapi lah kan, tengah orang takut situ, tak ada modal lah. Lepas tu barang agak mahal kan, mungkin ada yang setengah tak mampu kan, mahal. Tapi jadi tu yang jadikan diorang takut nak startkan perniagaan macam berlandaskan gambar produk ni. Tapi jangan risau, memang tak perlukan modal pun. Cuma ILO sikit lah, kena rajin type tu je lah kan. Bercakap. Tak payah sebab risiko sebenarnya kalau kita keluarkan modal kita sendiri ni. Jadi kita kena jadi ambil, kita yang tanggung. Betul. Macam saya, kalau orang sekeliling saya macam saya kenal, memang saya akan yang murah-murah saya mulakan dulu lah dengan duit saya. Tapi kalau jauh-jauh ataupun mahal, memang saya kata bank in dulu, dalam tempoh seminggu produk ni akan sampai kat rumah masing-masing. Macam tu je lah. So tak payah risau. Siapa yang nak join tak payah risau pasal modal. Tak payah risau, tak perlu modal. Yang penting rajin, internet ada, handphone ada, internet ada, online banking ada. Kita akan bantu macam mana nak dapatkan bonus. Kalau internet tak ada pun datang pusat internet, kita ada YK cuma datang je pusat internet, duduk kat pusat internet. Datang pusat internet, senang wifi kat sini kan. Betul. Okey, kita ada pertanyaan daripada Irwadi, kawan kita daripada Kemuntin ni. Dia tanya, apakah pendorong sahabat semua yang membuatkan bersemangat mengajar komuniti setempat? Macam mana korang bersemangat nak ajar komuniti setempat supaya buat tambah pendapatan sampingan macam ni? Dengan gambar, share gambar je, lepas tu orang tengok dah setiap hari. Orang tengok gambar, lepas tu dah lama, esok tengok sama, lepas tu macam dah, benda ni kena beli. Macam mana korang nak? Okay, macam Dayah, daripada start Dayah meniaga, Dayah ada poster tau. Dayah nak share sikit macam mana poster Dayah mula-mula Dayah meniaga, Dayah dapat income bonus daripada Syakli berapa, dan sekarang Dayah dah boleh menjana income dah berapa dah saya dapat. Boleh kongsikan? Dia Dayah kongsikan dengan kita. Okey, kita tengok macam mana Dayah bermula dengan dia punya bisnes suplemen ni, macam mana dia punya stage dia lah. Okey, ini Nisa punya kejap. Silap pula. Okey. Ini dah mula-mula saya bisnes dalam bulan 4 macam tu, bonus saya hanya RM29 sahaja. Bulan 4 bila tu Dayah? Dayah start bila? Bulan 4 2020. Oh, lambat. Dayah memang lambat. Kata Angel lambat sikit start Angel. Memang lambat sikit. Tapi Alhamdulillah dah hujung tahun ni, mesti orang pelik kan, ini bonus yang Syakli bagi. Tapi dalam masa yang sama, saya ada untung runcit. Untung runcit ni Syakli tak akan ambil lah. Kita yang akan dapat. Jadi orang kata bila dah hampir berapa bulan, lebih kurang 7-8 bulan, dan ini dapat hari tu dapat RM29. Sekarang saya punya bonus dah RM448 sebulan. Ini bonus daripada Syakli. Dalam masa berapa bulan? Dalam masa 8 bulan macam tu. Hanya dengan share gambar saja kan? Share gambar saja. Gambar produk sahaja. Betul.
Betul, memang orang kata kita share, lepas tu kita satu lagi lah, bila kita jual produk ni kita tak orang kata kita share manfaat yang kita guna lah. Salah satunya sebab saya pengguna Shakery. Jadi bila kita share gambar, kita cerita apa yang kelebihan item tu. Contohlah kalau kita pakai lipstick pun kita kena bagi kita punya pendapat lipstick tu macam mana kan. Jadi bila apa tu manfaat tu yang positif, pengguna akan lebih yakin dengan kita punya post gambar-gambar semua tu. Jadi salah satunya kita punya bukti lah. Bila kita tunjuk bukti tu yang orang akan yakin yang nak join team kita. Macam saya ada team saya, bawah saya ada 3 orang, termasuklah Puan Cik Salmah kita. Jadi orang kata Puan Salmah memang bagus lah. Bulan ni bulan pertama join pun dah dekat RM100 dia punya bonus. Jadi itu dah dapat bukti kan. Orang kata bila kita share gambar, kita share manfaat kita punya dekat post-post Facebook semua, ada customer yang akan suka dan cuba untuk membeli semua tu, dia akan dapat manfaat dia. Bukan macam Puan Cik Salma dia bukan setakat dia beli item tu untuk makan diri sendiri, tapi masa samping tu juga dia dapat bonus. Dia macam kata win-win situation lah. Tak adalah kita keluarkan duit saja tapi tak dapat apa-apa kan. Tapi dia dapat feedback yang dapat bonus daripada kita pembelian barang-barang kita lah. Macam Sal pun buat tak kelas Adobe Photoshop untuk membantu community dekat sana, dekat Tolak Satan ni, untuk diorang belajar buat Photoshop, belajar buat ni, boleh buat bantis ni, boleh buat banners ni untuk diorang punya, maksudnya dia dah cut cost dekat diorang punya design lah kalau diorang tempah banting banner. Ada buat kelas macam tu tak? Yang ada tak student yang memang dia boleh buat sendiri dia punya banting dan banner? Ada. Saya memang buat kelas tapi maklum sajalah komuniti ni kalau ajak dia kurang sikit lah kan. Tapi memang ada. Dia macam sebab banner banting design ni kita kena rajin buat. Kita kena ada minat juga nak buat kan. Tapi ada seorang ni memang dia ada basic tapi dia macam tak pro sangat, macam tak ni. Saya buat kelas untuk dia, memang saya just guide je dia dan dia hasilkan banting dia sendiri dan dia print sendiri. Memang adalah kira dah cut cost kat situ untuk design, charge design. Sebab kalau buat dengan saya memang saya charge design lah. Tapi maksudnya, dia dah buat sendiri. Jadi kita tolong print je. Jadi dia bayar untuk print sajalah. Memang ada kelas. Dia pun boleh tambah pendapatan dia sebenarnya dengan buat design kan. Memang boleh tambah pendapatan lah kalau kita pandai buat design. Sebab saya amatur, jadi saya charge design pun tak banyak, dalam RM30 macam tu je. Kalau yang professional mesti RM70, RM80, RM100 pun ada, lebih daripada tu pun ada. Tapi sebab kita amatur, kita just nak share kita punya perkhidmatan je, kita charge pun RM30. Jadi kalau katalah seorang ni dia memang pandai buat design, dia charge RM30, satu design RM30. Katalah seminggu tu dia dapat 3 design pun dah jadi dah RM90. Itu macam kadang-kadang satu design ni tak banyak, tak lama pun, dalam sejam setengah. Kalau yang profesional tu setengah jam dah jadi dah satu banting kan. Jadi bayangkan kalau dia dapat 10 dalam seminggu tu dah berapa dah dia dapat kan. Jadi macam budak ni memang dia, hari tu saya ajar dia, memang dia buat burger leleh. So dia memang design dia sendiri lah. Dan alhamdulillah lah, boleh lah kan, kira cut cost dia lah untuk charge design tu RM30. Kalau dia dapat saya RM30, so dia buat sendiri. Tapi benda ni kalau kita bisnes banting banner ni, yelah kita kena buat design. Kalau buat betul-betul memang alhamdulillah memang ada side income, memang best lah macam tu. Okay. Tapi kebanyakan sebenarnya orang tak gunakan pusat internet ni dengan betul. Sebenarnya dia boleh, pusat internet ni boleh buat apa? Buat kat kahwin boleh, buat banting. Semua benda yang boleh mendatangkan duit. Benda kalau kita tahu, kalau macam kat kahwin, bila kahwin dah tentunya orang akan tempah kan. Kalau tak ada bajet yang besar ke untuk orang kata kad dia punya kertas tu, mungkin boleh guna kertas yang murah. A4. Tapi murah. A4 pun boleh, maksudnya buat yang murah. Itu sebenarnya banyak benda yang boleh dibuat di pusat internet yang boleh jana pendapatan sendiri kan. Betul. Semua orang tak nampak, orang ingat benda tu susah nak buat. Sebenarnya kalau belajar dia
Kita cuma ada rangka je sebenarnya kalau macam buat kad kahwin ke apa, rangka dah ada. Susah cuma tukar nama je kan. Tak susah pun. Tak susah pun. Boleh dimat banyak lah. Okey. Kita nak, Sal ada ke apa-apa yang nak tunjuk kat kita ke banting semua yang Sal pernah design? Betul-betul banting idea. Design banting lah yang pernah saya buat lah. Yang dia dah lama tau gambar ni. Ada tak Sal mana? Saya tak buka Sal kena jangan minimize. Oh jap. Oh ni ya. Okey. Okay, ni antara design yang saya dah buat lah. Mana tak nampak Keluar tak? Keluar tapi tak ni. Okey. Ni semua orang yang terdekat di kampung ataupun orang luar pun ada tempangan Sal? Orang luar pun ada. Maksudnya sekitar Batam Padang lah. Bukannya luar negeri tak ada. Saya pun kalau bina banting ni saya tak open sangat sebab kadang buat design tu ambil masa kan. Jadi saya tak open sangat lah macam tu. Tapi kalau Syakli memang saya open. Macam Sal memang betul kan, Sal memang bukannya belajar betul-betul dengan orang kata guru yang betul, macam memang banyak refer dengan YouTube sebenarnya kan. Kita ni banyak refer dengan YouTube Betul, kan? banyak YouTube banyak bantu dah. Banyak bantu lah sebenarnya kita. Ni antara design yang saya buat lah. Nampak kan? Nampak? Ni antaranya lah. Saya guna Photoshop yang ada kat pusat internet je. Tapi yang sendiri punya untuk kalau buat balik memang ada yang sendiri punya lah kat rumah. Kalau ni sambung ke macam kerja petang, kadang kita dah relax kan, tak ada apa benda, saya sambung lah buat design. Macam tu lah. Antaranya lah. Ini lama punya yang komputer, yang satu lagi tu ada lagi sebenarnya. Antaranya. Selain pada design ni, saya buat juga macam design baju. Maksudnya memang dengan belajar macam tu je bukannya orang kata belajar yang orang kata betul-betul ni kan, memang belajar yang biasa je tapi boleh buat macam ni. Okay, hebat jugalah Sal ni. Tak ada hebat mana, saya pun belajar je. Macam ni kan, contoh saya buat baju, ini design baju lah, nampak tak? Okay, sekejap. Macam ni kan. So di design baju untuk family day. Okay. Okay, siapa yang berminat nak belajar dengan Sal boleh pergi ke pusat internet Tolak Satan ataupun pusat internet terdekat pun, selalunya diorang ada basic untuk mengajar Photoshop. Ada basic. Boleh mengajar lah. Okay. Okay. Kita nak kembali. Okay, kita sebenarnya dah ada di penghujung rancangan. Sebelum kita nak berakhir ni, kita nak tanya dengan korang berdua, apa tips untuk berniaga di atas di media sosial ni? Tips produk tu perlu ni ke apa-apalah yang korang nak kongsi dengan kita punya kawan-kawan kat sini untuk berniaga di media sosial. Siapa dulu? Selalu. Okay, salah satu tips dia rajin. Rajin dan konsisten. Pagi-pagi kalau bagi Dayah lah, buka Facebook, lepas tu say selamat pagi, assalamualaikum pada customer-customer. Maknanya menandakan kita dah buka kita punya kedai online. Selalunya orang buka kedai yang biasa ni dekat-dekat ni pukul 8 pagi kan. Kita kalau boleh start awal pagi lah. Macam tu. Lepas tu barulah kita mulakan post-post yang lain, aktiviti kita. Yang semestinya konsisten lah dan rajin. Itu tip yang sangat semua bisnes saya rasa mesti kena ada lah kan. Rajin tu yang paling penting lah. Okay. Boleh PM saya kalau nak tahu lagi macam mana nak dapatkan menjana pendapatan yang lebih tinggi lah. Tu boleh PM saya nanti. Pusat internet. Tips untuk bisnes online ni, first betul lah tak rajin. Lepas tu kena konsisten. Kedua, post kena sekurang-kurangnya, kalau yang saya belajar kena sekurang-kurangnya 17 kali. So 17 kali tu bagilah kalau berapa sejam
sejam setengah sekali macam tu kan. So kena 17 kali. Sebab apa? Dalam 17 kali tu orang tengok baru orang akan lekat dalam kepala kita. Contohnya macam dekat TV kan iklan Colgate. So kita pergi kedai cari ubat gigi, kita cari ubat gigi apa? Colgate kan, Dali kan. So kita tak nampak benda lain sebab kita dah nampak yang tu je. So kena sekurang-kurangnya 17 kali, tapi jenuh jugalah 17 kali tu. Okay, dalam 17 kali tu bukanlah semua produk, kena bagi-bagi juga live, kena masukkan poster produk kita, kena gambar produk dengan kita, macam tu. And then apa lagi kena apa lagi? Lepas tu kena tahu time kita nak post tu, kena tahu juga waktu mana traffic orang tengok media sosial waktu bila. Contohnya pagi pukul antara pukul 8 pukul 9 tu orang sarapan, orang tengok FB. Lepas tu lunch pun orang dalam pukul 1, 2, 3 macam tu orang tengok FB. So malam waktu dia pukul 6 petang kan. So kena tahu waktu yang sesuai untuk kita post juga. Okay. Lepas tu gambar pun memainkan peranan lah. Janganlah gambar yang tak berkaitan atau macam mana yang cantik lah, yang sesuai dengan kita punya produk tu. Macam tu lah. Okey, ni soalan terakhir untuk Sal ni. Apa antara masalah tertemu yang biasa Puan Sama alami berkaitan dengan design? Itu last sekali sebelum kita tutup kita punya ni sembang santai. First orang akan nego dengan harga. So orang akan tanya kenapa harga mahal. Tak, sebenarnya harga sama je macam orang lain. Sahabat saya ni siap DOD lagi dekat rumah orang kan. Lepas tu design satu lagi, orang nak macam dia tak ada idea. Lepas tu bila kita keluarkan idea kita, lepas tu kita tukar yang ni, tukar yang tu. Yang tu je lah. Tapi so far customer saya semua baik-baik. Tak ada masalah sangat kalau saya keluarkan idea saya. Dia orang macam setuju, 2-3 kali je lah yang tukar. Itu je lah. Tak ada masalah sangat. Kita dah berada di penghujung kita punya sembang santai. Aku pun nak ucapkan terima kasih dekat Salma dengan Hidayah kerana hari ini bersama dengan kita untuk berkongsi sedikit ilmu tentang bisnes sikit. Maksudnya untuk tambah pendapatan sampingan. Sampai kita kerja ni kita boleh tambah sikit pendapatan kan. Dengan hanya berkongsi gambar pun kita boleh menjana pendapatan kita sendiri. Okey, insyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi di sembang santai di lain hari. Terima kasih kerana beri. Okey, terima kasih Intan. Okey? Terima kasih Intan sebab invite kami untuk share. Okay, bye. Okey, yang lain selamat tinggal semua. Jumpa lagi di minggu depan. Okay, bye.